Hai, Assalamualaikum. Cikgu akan sambung penerangan cikgu tentang topik 1.4 iaitu tentang penyiasatan saintifik di dalam biologi. Okey, ini adalah langkah-langkah untuk menjalankan penyiasatan saintifik. Yang pertama kita mesti mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan penyiasatan saintifik. Kemudian kita membina hipotesis. Kemudian kenal pasti pemboleh ubah serta kaedah untuk mengumpulkan data. Kemudian merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik kita buatlah. Okey, kita buat eksperimen, mengumpul data, menginterpretasi data dan keputusan melalui penakkulan saintifik, membuat kesimpulan dan membuat penulisan laporan. Okey. Jadi cara dia, yang pertama sekali kita kena kenal pasti masalah. Okey, masalah apa yang kita ada, yang kita nak lakukan penyiasatan saintifik ataupun kita nak buat eksperimen. Kemudian yang kedua, kita bina hipotesis. Kalau begini akan menjadi macam mana? Kalau macam ni macam mana? So kita bina hipotesis ni, maksud dia kita membuat ramalan awal, jangkaan awal. Kemudian kita tentukan pemboleh ubah yang tiga tu, pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Kita kena tentukan. Kemudian kita rancang, kita plan. Apakah step yang kita nak guna dalam apakah prosedur yang perlu kita lakukan secara tersusun. Kemudian kita laksanakanlah penyiasatan tersebut ataupun lakukanlah eksperimen tersebut. Kemudian bila dah buat eksperimen mesti ada data kan. So data itu dikumpulkan dalam jadual. Dah dapat jadual, dah masukkan data dalam jadual, sekarang kita akan analisis. Analisis maksudnya kita interpretasi data tu. Okey, kita analisis data tu meningkat ke macam mana ke daripada data kita. Kemudian buat kesimpulan dan buat laporan secara bertulis. Baiklah. Okey, ini salah satu contoh penyiasatan saintifik yang akan kita buat lah. Cikgu minta pelajar buat di rumah. Iaitu aktiviti 1.1, tajuk dia kesan aktiviti terhadap kadar denyutan nadi murid. So kita dapat bina satu penyataan masalah, iaitu apakah kesan aktiviti cergas terhadap denyutan nadi murid? Kalau kita tak beraktiviti, denyutan nadi macam mana? Kalau kita beraktiviti cergas, contoh beraktiviti cergas ni kita jogging, kita lari. Okey, itu maksud aktiviti cergas. Jadi kita pun buatlah hipotesis, iaitu hipotesis kadar denyutan nadi murid meningkat selepas aktiviti cergas. Eksperimen ini kita tak buat lagi, tapi kita dah ada ramalan awal, jangkaan awal, apa keputusan dia nanti. So kita jangkakan bahawa kadar denyutan nadi kita akan bertambah selepas kita buat aktiviti cergas. Maksudnya masa kita duduk macam ni, nadi kita macam biasa, normal. So bila kita lari, contohnya 10 minit, kita pun kira nadi kita. Kita akan dapati nadi kita akan bertambah. Jadi di sini pemboleh ubah yang dapat kita tentukan, pemboleh ubah dimanipulasi, jenis aktiviti ataupun aktiviti cergas. Okey, bergerak balas, kadar denyutan nadi pelajar. Dimalarkan adalah murid. Maksud cikgu di sini, gunakan pelajar yang sama ada aktiviti duduk ataupun aktiviti cergas, mesti melibatkan pelajar yang sama, tak boleh tukar pelajar. Sebab kalau kita tukar pelajar, itu dah kita panggil sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi bahan yang kita perlukan di sini ada dua aja yang kita perlukan, itu jam randik ataupun kita boleh guna jam kita biasa pun boleh. Kemudian spesimen adalah murid. Prosedur dia, hitung nadi murid selama seminit, set masa 1 minit tu. Kemudian kita kira nadi kita sebelum kita buat aktiviti cergas. Maksudnya nadi semasa kita dalam keadaan rehat. Yang kedua, denyutan nadi dihitung dengan meletakkan 2 jari seperti dalam gambar tu. 2 jari di atas pergelangan tangan.
murid melakukan aktiviti cergas selama 3 minit. Nak buat apa? Bolehlah lari naik turun tangga tu kalau rumah awak 2 tingkat. Ataupun lari keliling rumah. Okey, selama 3 minit. Selepas aktiviti cergas dijalankan, dengan serta-merta jangan rehat. Dengan serta-merta hitung denyutan nadi murid semula selama seminit. Seminit lah. Tadi aktiviti cergas pun seminit ke? Tadi aktiviti masa rehat pun kita kira untuk seminit ke? Berapa kali nadi kita denyut dalam masa seminit? Sekarang berapa kali nadi kita denyut dalam masa seminit selepas kita buat aktiviti cergas? Lepas tu kita rekodkan keputusan kita itu di dalam data, di dalam jadual. Okey, jadual kita macam mana jadual kita? So kita tengok jadual yang kita ada. Macam ni. So sebab tu dah cikgu cakap tadi kita perlukan 2 orang pelajar lah sebab kita nak tengok kita nak buat perbandingan. Okey. So kita bina jadual seperti berikut. Murid A, murid B. Kemudian kita ada kolom yang kedua, kolom RV kan. Ingat lagi tak kita belajar buat jadual tadi? Kita ada 2 RV sini. Iaitu tajuknya kadar denyutan jantung bilangan nadi per minit. Kena ada tu unit tu per minit. Kita bagikan kepada 2. Sebelum aktiviti cergas dan selepas aktiviti cergas. Okey. Macam tu. Okey, maka selesailah kita punya konten pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap pelajar dapat fokus. Fokus betul-betul pembelajaran yang sangat sedikit. Konten dia hari ini sangat sedikit dan mudah aja untuk difokuskan supaya dapat semualah. Dapat semua dan memahami dan menguasai semua. Okey, ini sebagai kerja rumah pelajar. Buat nanti pada waktu di luar pada waktu kelas online lah. 1.3. Okey. Contoh soalan yang kedua. Nyatakan 5 ciri yang perlu ada dalam lukisan biologi. Kalau yang cikgu terangkan tadi, cikgu masih ingat, garisan mesti lurus dan tidak bersilang. Okey, pelajar boleh cuba menjawab ya nanti. Okey, yang ini praktis sumatif 1 pun cikgu nak suruh pelajar buat juga. Tapi buat yang tadi dulu baru buat yang ni lah. Ada masa baru buat yang ni. Iaitu buat 1 sampai 5 sahaja. Okey, pelajar-pelajar semua, sekian terima kasih sudi bersama-sama dengan cikgu pada pagi ini. Sama-sama belajar, dapatkan kefahaman, fokus. Okey. Semoga kita berjumpa lagi dalam bab 2. 2.1 iaitu struktur dan fungsi sel. Jadi pelajar boleh bersedia lebih awal untuk lebih mudah dapatkan kefahaman. Jadi kelas kita ini seminggu sekali sahaja. Maka mesti fokuslah. Tak berbanding dalam kelas yang bersemuka kita jumpa 3 kali seminggu. So dekat dalam online ni kita jumpa sekali aja seminggu. Okey. Bye bye. Assalamualaikum.